Hari tu saya ada cerita lah kan pasal Thor, Loki, Odin apa semua ni. Lepas tu dekat comment section, nak part 2, teruskan konten macam ni, tolong buat part 2. So, kali ni kita sambung sedikit apa yang terjadi lepas Fenrir diikat. Tapi ingat, benda ni semua adalah pengetahuan tambahan. Kalau korang nak ambil, ambil. Kalau korang tak nak ambil, tak apa, hiraukan. Baik, dia bermula dengan munculnya Balder, anak kepada Odin dan juga Frigga. Dia ni memang handsome, kacak, tampan dan disukai oleh semua dewa-dewa ni ya. Tapi satu hari, Balder ni dia dapat satu mimpi yang buruk, yang sangat-sangat ngeri. Sampaikan dia terpaksa ditenangkan oleh isteri dia Nanna sebab dia selalu terbangun dengan secara mengejut. So, bila benda tu jadi, semua dewa-dewa ni tak tahu nak buat apa sebab dia tak tahu apakah maksud mimpi kepada Balder tu. Disebabkan oleh sayangnya Odin dekat anak dia, dia pergi ke Hel dan berjumpa dengan Oracle. Dan bila dia berjumpa dengan Oracle, Oracle pun cakap yang Hel sedang bersedia untuk terima roh Balder ni dan Asgard akan berduka cita satu hari nanti. Bila Odin dengar benda ni dan beritahu dekat Frigga, bila Frigga dapat tahu, dia terus bagi tahu dekat semua dewa-dewa, semua binatang, semua pokok-pokok untuk bersumpah tidak mengapa-apakan Balder. Bila semuanya dah bersumpah, diri Balder tu terus menjadi kebal dan tidak ada apa pun yang boleh tusuk dekat badan dia. Dalam masa tu pula Loki bila dapat tahu benda ni, dia jealous lah. So dia terus menyamar jadi orang tua dan pergi dekat Frigga untuk tahu apa rahsia kelemahan Balder ni. Frigga pun tanpa banyak soal, dia pun terus jawab persoalan orang tua ni. Sebab fizikal orang tua ni mirip kepada kawan baik dia. Dan dia bagi tahu yang semua benda dekat dunia ni tak boleh sakitkan Balder kecuali ada satu pokok yang bernama mistletoe. Bila Loki dengar je ada benda yang boleh sakitkan Balder ni, dia pun teruja lah. Dia pergi ambil mistletoe tu dan dia ukir sedikit-sedikit menjadi satu bentuk dart dan dia bagi dekat Hoder, satu dewa yang dia ni buta lah. Ada satu masa tu bila dewa-dewa ni dia berkumpul sama ramai-ramai kan, sama-sama dorang sajalah nak test lagi kekebalan Balder ni. So dorang baling lah macam-macam senjata apa semua. Bila dah habis semua baling-baling, giliran Hoder pula untuk baling. Bila sekali je Hoder baling, dia kan buta. So dia mengharapkan gelak ketawa lah daripada yang lain-lain ni sebab mungkin tak kena kan. Sebaliknya bila dia baling je, dia mendengar tangisan dan teriakan dewa-dewa ni. Rupa-rupanya dart yang dia baling tu betul-betul tertusuk dekat diri Balder dan mencederakan dia. So disebabkan itu Balder pun mati dan ramalan Oracle tentang benda ni yang akan berlaku betul-betul terjadi. Lepas dewa ni dapat tahu yang semua ni adalah kerja Loki, so dorang ramai-ramai kumpul dan tangkap Loki ni, bawa ke dalam satu gua dan ikat dia dengan rantai. Dan di atas Loki tu pula dorang letakkan satu ular yang bisa dia sentiasa mengalir. So disebabkan itu Loki pun bersumpah untuk balas dendam dekat semua dewa-dewa ni atas prank yang sekecil tu je. Alright, lepas matinya Balder tu, lepas beberapa hari, musim panas dekat Midgard ni tiba-tiba datangnya angin sejuk, salji yang begitu kuat selama 3 tahun berturut-turut dan dorang gelarkan peristiwa ni sebagai Fimbulwinter. Pokok Yggdrasil pula tiba-tiba menggoncang dengan kuat dia sampai menyebabkan gempa yang sangat kuat. Batu yang ada Fenrir diikat pada dia tu dah pun dimusnahkan dan Fenrir pun bebas. Bila dapat je tahu Fenrir ni bebas, adik dia Jormungandr dia pun keluarlah mengganas dekat laut tu menyebabkan ombak tsunami yang begitu tinggi dan bisa daripada Jormungandr tu mencemarkan laut dan binatang-binatangnya apa semua. Loki bila dapat tahu yang pokok Yggdrasil tu tengah bergoncang, rantai yang dia diikat tu tiba-tiba musnah dan berkecai. Bila dia dah bebas tu, dia punya benci dekat para dewa ni, dia pergi ke Helheim dan berjumpa dengan anak perempuan dia yang bernama Hel untuk mendapat bantuan bersama dengan para tentera dia iaitu Draugr untuk kalahkan Odin dan juga para dewa yang lain. Selain tu pula, api daripada bawah tanah tiba-tiba meletus naik ke atas. Ini merupakan satu tanda yang tentera-tentera Muspelheim diketuai oleh Surtur sedang menuju ke Midgard. Dan bila para dewa ni dapat tahu benda tu jadi dekat Midgard, Heimdall terus membunyikan Gjallarhorn dia menandakan Ragnarok sedang pun bermula. Dewa-dewa ni pun semua dah bersedia, semua dah ready. Pintu Valhalla pun terus dibuka, maka keluarlah semua pahlawan-pahlawan diketuai juga oleh Valkyrie dan serta-merta perang Ragnarok pun bermula. So bila perang, giant-giant Muspelheim ni berjayalah untuk tembus pintu utama dekat Asgard tu. Bila tembusnya giant-giant ni, Odin dengan para dewa
lain tu semua serbu serang Giant ni. Frey pula pergi berperang one on one dengan serta, tapi malang nasib dia, dia mati disebabkan oleh pedang serta yang sangat kuat. Kematian Frey adalah kehilangan pertama dalam peperangan Ragnarok ni. Dalam peperangan tu tiba-tiba keluarlah Jormungandr. Thor pun muncul dengan secara tiba-tiba. Peperangan antara Jormungandr dengan Thor ni sangat-sangat hebat sampai menggoncangkan dunia, dan akhirnya Thor berjaya kalahkan ular ni. Tapi disebabkan oleh hentakan kuat Thor dekat ular ni, so ular tu pun meletup dan gas-gas yang keluar daripada ular tu terkena dekat Thor tu. Bila terkena maka melecorlah badan Thor dan Thor pun mati juga dekat tempat tu. Bila nampak je adik dia mati, Fenrir pun dengan bengangnya dia pergi telan semua dewa-dewa yang dekat peperangan tu, sampailah dia bertembung lagi sekali one on one dengan Odin. So dorang pun lawan punya lawan. Akhirnya Fenrir ni menang terhadap Odin dengan cara menelan Odin ni hidup-hidup. Loki yang duduk jauh daripada peperangan tu pun tersenyum lebar sebab dia akhirnya nampak kematian Thor, kematian Odin. Dia lega. Tiba-tiba secara tak sedar dia ditusuk dan dibunuh oleh Heimdall daripada belakang. Maka matilah Loki akhirnya. Serta pun dia dah macam dia bukan give up, dia macam dah okey cukup, this is it. So dia pergi tusuk bumi ni dengan pedang dia yang besar tu sampai dia musnahkan semuanya dekat atas permukaan bumi ni. Api-api tu semua marak sampai menghancurkan Asgard, Midgard, Vanaheim, Helheim apa semua tu, dan paras air laut pun naik sampai menyebabkan banjir besar di seluruh dunia. Lepas berabad berlalu peristiwa ni, banjir tu pun mula surut, tumbuhan mula tumbuh, dan manusia-manusia yang terselamat daripada peperangan ni dan juga banjir tu, dorang pun mula berkembang dengan jayanya. Dan sejak itulah tiada lagi wujudnya dewa-dewa Asia ni. So itulah dia cerita macam mana kewujudan dan kemusnahan dunia ni mengikut Norse mythology.